الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Tuan Pengurusi, yang dihormati Tuan Imam, Jawatankuasa Surah Al-Aziz, dan juga petugas-petugasnya Bilal, dan seterusnya sedang yang muslimin muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah dan izin Allah jugalah yang membolehkan kita dapat sampai dalam surah Al-Aziz ini, dan dengan izin Allah jugalah yang membolehkan kita dapat mendirikan salat fardu maghrib kita pada waktu ini, dan baru saja sebentar dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai salat yang sempurna, kerana Allah mengingatkan dan Nabi kita juga mengingatkan kepada kita, Allah hanya akan menerima daripada hamba-Nya salat yang sempurna. Manakala salat yang tidak sempurna akan tertolak. Maka berusahalah kita bersungguh-sungguh untuk mengusahakan salat yang sempurna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ganjaran yang besar kepada kita sekalian. Syukur alhamdulillah juga dapat duduk kita dalam majlis pada selepas daripada kita melakukan salat fardu maghrib ini, dan majlis ilmu yang mana kita tahu bahawa majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga. Dan sepanjang kita duduk menunggu sembahyang isyak ini, tuan-tuan berada dalam keadaan salat, maka ganjaran yang berlipat kali ganda. Duduk i'tikaf berpahala besar, duduk dalam majlis ilmu berpahala besar, duduk menunggu sembahyang yang satu lagi supaya ini sembahyang isyak juga berpahala besar. Mudah-mudahan pahala-pahala ini akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, di waktu kita ditimbang, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita menyambung lagi apa yang kita baca dahulu berkaitan dengan salat ini. Yang dahulu kuliah kita yang lepas, kita telah pun membaca hal yang berkaitan dengan salat yang dikatakan dengan makmum yang muafiq dan masbuk, ya. Saya rasa perbincangan itu setakat ini selesai lah. Mana-mana apa-apa juga masalah bolehlah kita bincangkan kalau ada masalah. Jadi maknanya sebagai makmum dia kena faham jugalah apa yang dikatakan dengan muafiq dan masbuk, ya. Kerana kalau sekiranya kita tidak menepati seperti mana tata cara sembahyang yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itulah diantaranya sebabnya sembahyang kita tertolak, ya. Jadi kita kena faham apa itu muafiq, apa itu masbuk. Jadi pada malam ini kita tak bincang perkara itu seperti mana yang saya janjikan dahulu pada malam ini, tapi salat sunat. Salat sunat, ya, salat fardu kita dah tahu bahawa 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, ya, itu yang fardu seperti mana yang telah diwajibkan tinggal sama sekali, bermula daripada kita balik sampailah kepada kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau sekiranya ada dahulu-dahulu ataupun pada bila mana masa pernah kita meninggalkannya, pastikan kita telah mengqadanya, pastikan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau sekiranya kita tidak bertaubat dan tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita bimbangi dosa-dosa itu akan dihadap sama waktu kita mati nanti.
Ya, jangan kita anggap bahawa kita telah meninggalkannya 30 tahun dah, kita telah tinggalkan 20 tahun dah, dia hanya boleh lupus begitu saja. Tak boleh lupus, karena sudah tercatat dalam catatan malaikat Raqib dan Atid apa yang telah kita lakukan pada masa itu, dan akan dibentangkan di padang mahsyar nanti. Maka Allah Ta'ala itu mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, lagi maha penerima taubat. Maka di antara tata cara kita nak bertaubat daripada kesalahan kita meninggalkan salat-salat fardu itu ialah dengan cara kita mengqadanya semula mana-mana sembahyang yang pernah kita tinggalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga pernah berlaku tidak sembahyang pada waktunya, salat masih lagi mengajak sahabat-sahabatnya untuk melakukan salat subuh yang tinggal pada waktu itu. Begitu juga berlaku pada asar, ya, sampai kepada masuk waktu maghrib, Nabi juga melakukannya. Itu Nabi. Jadi maknanya kita ni hamba biasa, maka pastikanlah bahawa kita telah pun bersiap sedia, kerana kita ini manusia biasa, tidak sunyi daripada melakukan dosa dan kesalahan. Nabi kita ialah maksum, ya, terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi pada malam ini kita masuk salat sunat. Jadi salat sunat ni tak samalah seperti mana salat fardu. Salat fardu kalau kita tinggalkan tadi berdosa dan kena diqada. Jadi salat sunat ni tak sama, dia tidak akan datangkan dosa. Jadi dalam kitab apa yang saya nak baca ini, kitab Fiqh Al-Hadis Syarah Bulughul Maram, ya, membicarakan hal berkaitan salat sunat. Dia kata di sini definisinya dulu. Ya, salat sunat ini ataupun dikatakan dengan salat tatawwu', ya. Definisi maknanya apa dia? Kalimah tatawwu' dari segi bahasa berarti melakukan ketaatan. Manakala dari sudut istilah pula berarti melakukan ketaatan secara sukarela. Jadi maknanya salat tatawwu' tadi kita melakukannya secara sukarela. Tak sama dengan salat fardu, wajib sama sekali, tidak boleh ditinggalkan, ya, walaupun satu waktu. Allah tidak memberatkan hamba-Nya, melainkan apa yang disuruh oleh Ta'ala, pasti perkara itu mampu dilakukan oleh hamba-Nya, ya. Sembahyang yang 5 waktu itu kita katakan Allah tak beratkan kita. Allah Ta'ala bagi kita siang malam 24 jam, dihimpunkan 5 waktu untuk kita lakukan itu, tidak lebih rasanya daripada 25 minit. Kita ada baki lagi 23 jam 30 minit sehari semalam, ya. Bab puasa setahun hanya sebulan. Bab haji setahun umur hidup sekali. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau sekiranya ada kemampuan, tak ada kemampuan tak pergi pun tak apa. Begitu juga dengan zakat. Ada kewangan ataupun ada harta yang boleh kita keluarkan zakat, kita keluarkan. Tak ada, tak perlu, kecuali zakat fitrah yang disuruh kita mengeluarkan setahun sekali. Jadi maknanya Allah Ta'ala tidak memberatkan langsung kita, kecuali apa yang disuruh Allah Ta'ala itu mampu kita melakukannya. Jadi berkaitan dengan salat sunat ini, dilakukan ketaatan secara sukarela, tatawwu' dari itu. Sama ada salat dalam hal berkaitan secara sukarela ini, dalam salat pun ada, dalam sedekah pun ada yang wajib dengan zakat, ya. Kemudian dalam masa yang sama ada pula sedekah sunat yang boleh kita lakukan, yang mendatangkan pahala yang besar. Ini banyak mungkin yang kita lakukan, ya. Datang ke surau, kita masuk dalam tabung surau, ada orang-orang yang tertentu yang memerlukan pertolongan, kita tolong, ya. Kita infakkan sebahagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zakat itu satu hal lah. Jangan kita cuai abai berkaitan dengan zakat, ya. Berkaitan dengan zakat kerana dia merupakan rukun Islam, ya. Pastikan harta yang kita miliki, kalau ada keperluan untuk keluarkan zakat, jangan kita sayang, jangan kita tangguh-tangguhkan, segera keluarkan zakat. Nanti menjadi bebanan yang berat kepada kita pada hari kiamat nanti, ya. Jadi oleh demikian, kalau kita tak tahu bagaimana nak menguruskannya, maka ataupun bagaimana nak berkaitan dengan zakat tadi, pergilah bertemu dengan pejabat zakat sana. Saya ada mempunyai harta yang begini, pendapatan saya begini, adakah yang perlu saya keluarkan zakat? Maknanya kalau dia katakan ada, kena keluarkan, kerana itu merupakan satu kewajipan, ya.
kewajipan yang wajib kita laksanakan. Jadi berkaitan dengan sedekah tadi, ada sedekah yang sunat. Puasa pun begitu juga. Isnin Khamis yang baru ni kita puasa kan, awal daripada bulan Zulhijjah kan, daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ada orang puasa sampai 9 Zulhijjah, ada orang puasa pada hari Arafah saja, ada orang awal lagi dia puasa. Alhamdulillah ya. Budak puasa hari Isnin Khamis, itu sunat yang semuanya itu dilakukan secara sukarela dan mendatangkan pahala yang besar ya. Seumpama dia kata puasa umrah pun begitu juga. Haji umrah ini sunat dan seumpamanya. Semua salat yang tatawwu yang sunat bermaksud salat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai sunat ini bukanlah kita reka-reka je nak buatnya, pun masih lagi kita lakukan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mana-mana nak tambah-tambah, nak buat sembahyang sunat yang baru, tak boleh ya. Jadi ikut seperti mana yang Nabi lakukan. Sebagai menampung kekurangan yang berlaku semasa menunaikan salat fardu, ada kegunaan besarnya, ada faedah yang sangat besar pada sembahyang sunat yang kita lakukan. Bila mana kita melakukan sembahyang fardu itu, sudah tentu kemungkinan berlaku kurang sempurnanya. Bila mana berlakunya kurang sempurna pada sembahyang fardu, kerana mungkin banyak gangguan dalam sembahyang ya. Mungkin kita tak khusyuk lah, mungkin pemikiran kita melayang ke sana kemari, hati tak dapat nak tumpu menghadap Allah pada waktu sembahyang. Batang tubuh boleh menghadap Allah, menghadap ke Kaabah ya, hati tak boleh. Kadang-kadang menghadap tempat kerja dia, kadang-kadang pergi ke kedai, kadang-kadang pergi sana kemari kan. Beringat sangat-sangat. Jangan lalai dalam sembahyang. Nanti 3 kali Allah Ta'ala beringatkan kepada kita, masih dia lalai, Allah Ta'ala akan tinggalkan kita ya. Jadi sembahyang yang begini nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan lipat-lipat, dicampak balik kepada muka pelakunya. Jadi pastikan bila mana kita salat, sembahyang menghadap kiblat, tubuh badan kita, hati menghadap Allah. Itulah yang disuruh benar-benar kita waktu kita sembahyang. Fahamilah di antara yang boleh membantunya, bacaan-bacaan yang kita baca itu, kalau Al-Qurannya pastikan tajwidnya betul, sebutannya betul. Seboleh-bolehnya kita faham yang kita baca. Bukan banyak sangat yang kita nak faham waktu kita baca, orang yang kita baca dalam waktu salat. Fatihah, takkanlah 40 tahun semayang kita tak baca ham lagi baca Fatihah. Jumanya makna dalam bacaan rukuk, Subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. Kita hayati ya. Waktu kita berdiri balik, sami Allahu liman hamidah, Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Waktu kita nak rukuk, Allah sujud, Allahu akbar, Allah maha agung. Waktu kita sujud, subhana rabbiyal a'la bihamdih, maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi, segala puji baginya. Kalau kita ikuti begitu, tiap-tiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca, kita tafahum, kata Imam Al-Ghazali, kita hayati, kita ikuti, maka pemikiran hati kita takkan ke lain. Tapi kena mujahadah lah sedikit, sungguh-sungguh kita memahami daripada awal ucapan Allahu Akbar, dah mulalah kita mengagungkan Tuhan. Sebab ucapan itu ucapan mengagungkan Tuhan. Ini kalau selama Allahu Akbar, lepas tu baca gitu je sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, macam tak ada apa-apa je ya. Pastikan benar-benar kita bersyukur pada Allah Ta'ala waktu kita mendirikan sembahyang. Kalau syukur kita pada Allah Ta'ala, kita syukur pada Allah Ta'ala boleh kita datang ke sini, syukur pada Allah Ta'ala kerana berikan kesihatan, syukur pada Allah Ta'ala boleh angkat takbir, syukur pada Allah Ta'ala boleh kita baca Fatihah. Kalau tak diizin Allah tak boleh kita lakukan semua perkara itu. Syukur, maka tanda syukur kita pada Allah lakukanlah seelok-elok dan sebaik-baiknya. Baik. Salat sunat ini juga adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya katakan tadi itu, dikatakan dalam kitab ni sebagai menampung kekurangan yang berlaku semasa menunaikan salat fardu. Jadi kadang-kadang ada masanya lalai juga, tapi jangan kita biarkan melarut sampai ke akhir ya. Jadi kita ingat balik ya. Kalau lalai lagi, ingat balik. Di waktu lalai itu telah tentulah berlaku kekurangan nilai sembahyang kita. Itu sebabnya ada orang dapat 9/10, 8/10, 7/10, 1/10 yang kosong pun ada. Maka demikian
salat sunat itu boleh kembali menampung kekurangan sempurnanya sembahyang fardu itu tadi, seperti mana yang dikatakan ini, innan nawafila minas salawati yaumal qiyamah tukmalu biha al-faraid. Sesungguhnya salat sunat akan menyempurnakan salat fardu pada hari kiamat. Di waktu Allah Ta'ala mengadili besok di padang mahsyar, pertama sekali urusan pada mahsyar nanti, waktu kita dipanggil Allah Ta'ala untuk nak diadili, sembahyang dulu, sembahyang. Jadi di waktu itu, kalaulah sekiranya berlaku kekurang sempurnanya, Nabi berkata sesungguhnya salat sunat akan menyempurnakan salat fardu yang pada hari kiamat nanti. Waktu kita diadil itu, kalau berlaku dilihat apa kekurangan, Allah akan minta malaikat tengok sembahyang sunat kita. Seperti mana diingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, mengatakan bahawa perintah Allah terdiri daripada perkara wajib dan sunat. Tu kita maklum, ada yang wajib mesti lakukan, yang sunat lakukan dengan sukarela dan dia mendatangkan pahala yang berganda. Perintah wajib adalah modal, yang modalnya mesti lakukan, mesti lakukan. Itu modal perniagaan untuk mencapai kejayaan. Manakala amalan yang sunat merupakan keuntungan ataupun berlaba mencapai darjat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat yang wajib saja, ibarat kita menyewa lah satu sewaan kenderaan ke, buat taksi sebagainya, kita sewanya satu hari kena bayar RM40, maka bergeraklah kita pada pagi sampai tengah hari, dapat RM40, kita pergi bayar pada orang yang menyewakan taksi itu. Itu baru modal. Kalau kita nakkan untuk kita pula, kita kena kerja lebih lagi, lebih banyak kita kerja sampai ke petang, sampai ke malam, itu dapat bahagian daripada kita. Yang modal tadi telah pun kita laksanakan dan dapatlah, tapi labanya yang kita buat itu, kalau kita tak nak bawa dah, sekadar saja bayar bayaran yang wajib kita bayar, maknanya tak dapatlah labanya. Habis gitu je lah. Jadi kalau nak dapat keuntungan lagi, nak dapat labanya, kenalah kita lakukan, bekerja lagi, bawa lagi kereta sewa tu sampai ke petang ke, sampai ke malam, kerana yang itu untuk habuan untuk kita pula, Jadi yang sunat tadi itu merupakan laba, kelebihan dan keuntungan bagi orang yang melakukannya. Walaupun kalau dia tak buat, tak mendatangkan dosa, tapi dia tak dapat apa-apa keuntungan, Baik, kelebihan salat sunat. Mari kita tengok salat sunat ni. Tuan-tuan rajin buat ni siang dan malam, termasuk qabliyah ba'diyahnya. Jadi mari kita tengok dalam kitab yang dikatakan Bulughul Maram ni, mau syarahkan berkaitan dengan hadis Nabi ini. Dia kata salat merupakan keperluan yang paling utama dalam kehidupan seorang Muslim, dan sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan ibadah badaniyah yang paling afdal dan utama. Dari sembahyang ini ibadat badaniyah, iaitu ibadat yang dilakukan dengan fizikal. Contohnya salat, puasa, haji, umrah, itu dikatakan ibadat badaniyah. Yang paling afdal sekali ialah salat yang utama. Kerana Nabi bersabda, dia kata istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Istiqamahlah, maknanya kekallah kamu semua, dan janganlah kamu mengira-ngira, dan ketahuilah kamu bahawa sebaik-baik amalan ialah salat. Salat, sebaik-baik amalan yang wajib ke, yang sunat ke, salat. Jadi kalau yang wajib contohnya salat, di hari akhirat besok bila mana Allah Ta'ala mengadili kita, tengok di awal itu salat telah sempurna, amalan-amalan yang lain itu Allah Ta'ala akan tengok lebih kurang. Kerana sudah tentu orang yang memelihara salatnya sebaik-baiknya, dalam masa yang sama dia akan juga memelihara ibadat-ibadat yang lain. Jadi maknanya sebaik-baik, seutama-utama ibadat tadi adalah salat, sama ada yang fardunya termasuk juga yang sunatnya. Yang kedua, kelebihan salat sunat ini, dia sentiasa mengerjakan salat sunat akan mendapat kedudukan yang tinggi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana di antaranya orang yang memelihara sembahyang itu, mereka juga mengerjakan salat sunat. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran sana, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa fiha khalidun. Mereka yang memelihara sembahyang mereka,
Mereka itulah yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan mereka akan masuk dalam syurga Firdaus itu kekal dan tidak akan keluar-keluar lagi. Manakala syurga Firdaus itu merupakan syurga yang tertinggi dalam kalangan syurga-syurga yang lain, kerana di sanalah ditempatkan para rasul, para nabi, para awliya, para syuhada. Maka kita pun boleh bersama mereka itu. Anda kata kita tergolong dalam golongan orang-orang yang memelihara sembahyang. Tuan-tuan, kalau kita mempunyai semangat yang tinggi nak duduk syurga Firdaus, maka berusahalah. Kalau nak berdoa pun masuk minta syurga, mintalah syurga Firdaus. Tapi jangan doanya tanpa usaha, ya. Allah Ta'ala dah beritahu dah beritahu kepada kita. Di antara orang-orang yang boleh masuk syurga Firdaus, mereka yang memelihara sembahyangnya. Maka peliharalah sembahyang fardu, sembahyang sunat. Maka dalam masa yang sama tuan-tuan juga akan menjaga juga amalan-amalan yang lain, ibadat yang lain. Maka yang demikian Allah Ta'ala akan menganugerahkan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Kepada mereka akan diwariskan. Tak pergi ke lain dah tuan, ya. Harta tuan-tuan pergi ke anak pinak doa, ya. Tak pergi ke lain dah. Jadi syurga Firdaus tak pergi ke lain dah. Allah Ta'ala di antaranya akan menganugerahkan kepada orang-orang yang memelihara sembahyang. Peliharalah sembahyang sebaik-baiknya. Di antara nak pelihara macam mana? Sembahyang berjamaah. Waktu sembahyang melakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apalagi tambahi dengan sembahyang sunat, ya. Maka insya-Allah tuan-tuan akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala syurga Firdaus. Baik. Yang ketiga, faedahnya sentiasa mengerjakan sunat akan mendapat kedudukan yang tinggi. Dah baca itu. Yang ketiga, salat sunat disyariatkan ataupun sebagai pelengkap dan penyempurna kekurangan salat fardu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud perkara pertama daripada amalan hamba yang akan dihisap. Nabi bersabda, perkara pertama besok ni lepas kita berhimpun di padang mahsyar, tak berapa lama dah sehingga ada kumpulan yang akan berjumpa dengan para nabi, para rasul minta tolong. Nabi Adam tak sanggup, Nabi Musa tak sanggup, Nabi-Nabi lain tak sanggup, sehingga suruh jumpa Nabi Muhammad. Tak laku, tak bercara lagi berapa lama nanti tuan. Kita ni lama besok berdiri di padang mahsyar, tak bila-bila akan dimulakan, sehingga tak tahan sangat dah keperitan berada di padang mahsyar. Maka akhirnya adalah orang akan berjumpa dengan para nabi tadi, sampai akhirnya dia suruh jumpa Nabi Muhammad. Barulah Nabi Muhammad pergi menghadap Allah, sujud di hadapan Allah, minta dimulakan perbicaraan di padang mahsyar. Barulah pada ketika itu nak dimulakan. Cuba bayangkan, maknanya kehidupan kita yang akan datang lepas kematian ini sangat-sangat sukar dan sangat-sangat mencabar tuan-tuan, ya. Kalau kita tidak membuat persiapan yang benar-benar sungguh-sungguh kental di alam dunia, kita akan menghadapi kesukaran yang dahsyat dalam kubur. Kubur itu dikatakan sama ada dia lubang-lubang neraka ataupun taman-taman syurga. Nak duduk macam taman syurga dalam kubur, lakukan kebaikan, jadi orang takwa, jadi orang saleh. Kalau tak jadi gitu, yang kita bawa dosa, maka kita akan dibukakan lubang-lubang neraka. Maka dah bila-bila dibicarakan nanti Allah Ta'ala tanya sembahyang, maka pada ketika itu kita terbayanglah sembahyang kita macam mana kedudukannya. Pernah tinggalkan sembahyang, tidak diqada, tidak bertaubat, sembahyang tak sempurna, lebih kurang saja. Pernah sembahyang di akhir waktu, selalu mengakhirkan sembahyang kita. Maka pada ketika itu tuan-tuan, bayangkanlah kedudukan kita pada ketika itu sangat-sangat menggerunkan. Maka Nabi berkata, pertama amalan hamba yang akan dihisab pada hari kiamat ialah salat. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui, berfirman kepada malaikat. Dia kata, lihatlah salat hamba-Ku, sempurnakah atau berkurangan. Jika sempurna salatnya, tuliskan sempurna. Dan apabila kurang sedikit sahaja salatnya, Allah berfirman, lihatlah apakah hamba-Ku mengerjakan salat sunat. Kalau kurang, dia kata tengok malaikat sunat ada tak? Dia mengerjakan salat sunat, maka Allah berfirman, sempurnakanlah salat fardu hamba-Ku dengan salat sunat, kemudian tuliskanlah amalan itu. Ya. Jadi ada itulah yang dikatakan tadi itu di antara faedah ataupun kelebihan salat sunat yang kita lakukan.
Baik, terus saya nak masuk pada malam ini berkaitan dengan salat sunat. Itu sebagai mukadimahnya. Berkaitan dengan salat sunat, pada banyak salat sunat tuan-tuan, kalau kita sebut salat sunat ni, di antaranya ialah yang baru kita kerjakan baru ni, ya, salat sunat hari raya Aidil Adha, Idul Fitri, ya. Ada salat sunat gerhana matahari, kusuf gerhana matahari, gerhana bulan, salat sunat minta hujan kalau berpandangan kemarau yang terlampau lama sehingga kering kontang, maka disunatkan kita untuk melakukan salat sunat minta hujan, salat sunat istisqa namanya. Dalam bulan Ramadan salat sunat tarawih, semua kita tahu kan. Kemudian ada salat sunat yang disunatkan berjamaah, yang di atas tadi semuanya disunatkan berjamaah, ya. Salat raya berjamaah, minta hujan berjamaah, gerhana berjamaah. Kemudian tidak sunat berjamaah, ada yang tidak sunat berjamaah, ya. Kita boleh lakukan sendiri-sendiri. Tapi ada juga sembahyang yang dilakukan sendiri-sendiri, kalau dia nak lakukan secara berjamaah pun boleh, tapi bukan sunat, harus saja. Contoh, kita lakukan sembahyang sunat hajat, betul tak? Sembahyang sunat hajat, sunat tahajud, sunat tasbih, dia tidak disunatkan berjamaah, tetapi hukumnya dah harus. Kalau harus itu boleh, ya, harus boleh, dia tak mendatangkan pada berjamaah lah. Baik, dikatakan di sini apa lagi sunat rawatib. Yang rawatib ni kita nak panjangkan sikit ulasan pada malam ni, iaitu sembahyang yang mengiringi, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, ya, yang 5 waktu. Sembahyang sunat witir, waktunya pada waktu malam, lepas sembahyang isyak sampai waktu subuh. Duha, tak payah ulas-ulas, ya, saya sebut je, nanti kita ulas kemudian. Isyraq, sunat awabin, sunat zawal, tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat musafir, sunat qulub, sunat taubat, sunat berkahwin, sunat perhentian, sunat ihram, sunat tawaf, sunat istikharah, sunat hajat, sunat tasbih, sunat tahajud, dan sunat mutlak. Di antaranya ada lebih daripada 24-25 sebagai sunat, ya, yang boleh kita lakukan. Jadi tak semuanya yang kita lakukan hari-hari. Sunat hari raya setahun 2 kali je, ya. Sunat qudum apa tadi, kalau kita sunat ihram kalau kita pergi mengerjakan haji ataupun umrah. Baik, seterusnya kita masuklah yang kita nak ulas pada malam ni, salat sunat rawatib. Kerana tuan-tuan kerap melakukan sunat rawatib ini. Bukan mengatakan tuan-tuan tak tahu, kita nak berbincang, ya. Kalau mana-mana mungkin kita kekurangan maklumat, mudah-mudahan yang kita baca ini akan menambah lagi pengetahuan dan maklumat kita berkaitan dengan sunat-sunat rawatib. Apa yang dikatakan dengan sunat rawatib? Sunat-sunat rawatib ni pada 4 mazhab ada. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i ada. Tapi jumlah rakaatnya berlainan. Imam Syafi'i punya rakaat-rakaatnya sebelumnya, selepasnya lain. Mazhab yang lain pun ada yang sama, ada yang lain. Nanti kalau sempat kita akan tengok. Ia adalah sembahyang sunat yang mengikuti sembahyang fardu. Dia tak boleh dibuat, kita nak buat sengaja-sengaja dan sembahyang rawatib tak boleh. Dia mengikuti sembahyang fardu. Ada sembahyang fardu, adalah sembahyang sunat qabliyah ba'diyahnya, ya. Ia adalah sembahyang sunat yang mengikuti sembahyang fardu yang 5, dan dilakukan sebelum atau sesudah sembahyang fardu, seperti sembahyang sunat sebelum fardu zuhur dan sembahyang sunat sesudah fardu zuhur, ya. Ini semua orang buat bila dia dah ada dalam surau ni atau mana-mana berjamaah. Dia kalau jamaah lah sembahyang sendiri pun masih disuruh kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni. Tapi tak tahulah, kalau kita sembahyang seorang ni kan buat kita tidak, Allah alam. Tapi biasanya kalau datang jamaah ni, kita tak tinggal lah. Itulah di antara kelebihan kita datang berjemaah, betul tak? Kalau datang jemaah ni banyak perkara yang kita jaga. Pakaian kita jaga, kebersihan kita jaga, sembahyang sunat kita jaga, tertib adabnya kita jaga. Tapi bila sembahyang sendirian ni, banyaklah mungkin kekurangan-kekurangan yang tak seperti mana kita lakukan sembahyang berjemaah. Tapi sembahyang jemaah ni pun saya nak sebut nantilah. Bila dah habis bab sunat ni nanti kita akan masuk, ya. Ada 32 perkara yang perlu diambil perhatian oleh orang tentang berjemaah. Kerana kadang-kadang kita tengok banyak yang tidak sempurna, bukan tak sempurna sembahyangnya, banyak mengabaikan ataupun mencuaikan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW
dan kepada orang yang datang berjamaah dan juga semasa dia berjamaah, ya. Kalau dia tak ambil peluang kerana ada 32 perkara itu, maka dia akan kerugian. Di antaranya satu, bila mana orang melaungkan azan, ada tak kita jawab? Jawab tak? Tanyalah diri kita, sempurna tak jawapan kita? Allahu Akbar, 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 sampai ke ujung. Dah tak jawab? Kalau tak jawab, satu di antara kerugian yang akan dialami oleh orang datang berjamaah, ya? Bila selesai daripada orang tu azan, baca tak doa Allahumma rabbah haji ta'udit tamah wa salatu imam ajab, kita baca tak? Satu lagi kerugian pada orang datang jamaah, kerana itu disuruh, ya. Kemudian bila qamat, ada tak baca, kita ikutin jawapan qamat? Bila sudah qamat, ada tak kita berdoa? Di situ dia dah banyak pahala, tuan-tuan. Kalau kita tak buat, kerugian. Kalau sekiranya waktu itu kita tak berjawab, lebih-lebih lagi kita buat perkara yang lain, ya, yang disuruh waktu orang qamat itu kita diam, dengar dan jawab, tapi kita buat perkara lain, rugilah kita. Dia antaranya lah. Masuk dia tadi baca tak doa, nak keluar nanti baca tak doa. Kalau tak baca, dah kerugian lagi. Waktu tak tahulah, ada orang mengatakan di surau macam ni boleh tata masjid, ya. Kalau kita ada mengatakan tak ada mengatakan tutup pulanglah pada pegang masing-masing, ya. Kalau tak buat tata masjid, dah rugilah. Kalau tak niat i'tikaf, dah rugilah. Semuanya itu dicatatkan dan dia beritahu oleh Nabi, kita suruh kita lakukan, terutama bagi orang yang datang berjamaah, kerana semua perkara itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Kalaulah kita datang ke masjid, masuk tak buat tata masjid, rugi. Tak berniat i'tikaf, rugi. Sembahyang duduk, orang berniat i'tikaf duduk, pahala. Dia tunggu pula sembahyang, daripada satu sembahyang ke satu sembahyang, pahala. InsyaAllah nanti kita akan ulas kemudian kalau itu. Baik, seperti sembahyang sunat sebelum fardu zuhur, dia kata sembahyang sunat rawatib ada 22 rakaat. Sunat rawatib ni, yang kata rawatib 22 rakaat mengiringi sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, 22 rakaat, yakni 10 rakaat muakkad dan 12 rakaat ghairu muakkad. 10 rakaat muakkad yang dituntut sangat-sangat kita melakukannya. Nabi tak tinggal, ya, dan disuruh umatnya lakukan yang muakkad ini. Kalau tak buat juga taklah mendatangkan dosa, tetapi Nabi dah berpesan buat. Adalah sebabnya tu kenapa Nabi sungguh-sungguh kita menyuruh kita buat, kerana dia akan mendatang pulangan pahala yang sangat besar kepada kita. Jangan kita tinggal, ya. 10 rakaat yang muakkad, kemudian 12 rakaat lagi dikata ghairu muakkad, tidaklah disuruh ditekankan sangat. Seboleh-bolehnya buat, tak buat pun tak mengapalah. Tapi yang 10 tadi itu yang muakkad, yang mengiringi sembahyang fardu tadi itu, kenalah kita buat. Baik, dikatakan di sini sunat muakkad ialah sembahyang-sembahyang sunat yang sangat-sangat digalakkan oleh agama, kerana ibadah itu selalu dikerjakan oleh Nabi. Nabi tak tinggal. Sunnah ghairu muakkad pula, bezanya pula dengan ghairu muakkad yang tidak dituntut Quran, disuruh sunat juga tapi tidaklah ditekankan seperti yang muakkad tadi. Ialah sunat yang digalakkan oleh agama tetapi kuat galakan tidaklah seperti mana sunat muakkad, kerana ibadah itu tidak selalu dikerjakan oleh Nabi. Jadi ada kalanya Nabi tidak melakukan yang ghairu muakkad ini, tapi yang muakkad tadi pasti Nabi akan lakukan. Jika tidak dikerjakan sunat rawatib dalam waktunya, maka boleh diqada di luar waktunya kecuali pada waktu-waktu haram. Tengok, kalaulah tak penting maka tidak perlu diqada. Ini memandangkan pentingnya tadi itu akan kerugian besar kepada mereka yang tidak melakukannya, maka disuruh mengqadanya kalau sekiranya kita tak dapat melakukannya. Contoh, sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh didirikan, lepas daripada azan disuruh kita sembahyang sunat 2 rakaat, kan? Tiba-tiba kita datang berjamaah di surau Al-Aziz, lambat, imam dah Bilal dah qamat dah.
Kita bila dah qamat tidak ada sembahyang sunat lagi bila qamat diucapkan, ya. Jangan pula kita mengenangkan tadi tu besar pahala sebagainya, nak sembahyang juga. Tidak ada sembahyang sunat lagi bila mana qamat dibacakan ataupun diucapkan oleh Bilal. Kita sembahyanglah bersama dengan imam, qamat, jawab, doa, kemudian apa dia? Sembahyang berjemaah. Kemudian lepas sembahyang jemaah nanti tu bolehlah kita mengqadahnya semula sembahyang sunat yang tak dapat kita lakukan sebelum daripada sembahyang subuh tadi tu. Begitulah contohnya juga pada sembahyang-sembahyang yang lain. Zuhur kita tak dapat lakukan yang 2 rakaat ataupun 4 rakaat kerana bila dah qamat kita bersembahyanglah. Lepas sembahyang zuhur ada sunat ba'diyahnya. Tadi yang sebelum tu qabliyah sebelum tak dapat nak buat, maka yang sebelum tadi boleh bawa ke lepas sembahyang fardu zuhur tadi tu. Bermakna kalau nak buat 2, qabliyah 2, ba'diyah 2, 4. Kalau nak buat yang 4 sebelum zuhur, 4 sebelah zuhur, lepas zuhur, buat 8. Rasa nak gabunglah yang 2 rakaat tadi buat 4 rakaat sekali terus, boleh. 4 rakaat buat qabliyah, 4 rakaat buat ba'diyah. Rasa nak gabung 8 sekali pun boleh. Tapi yang afdalnya ialah buatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Cuma sesiapa yang nak menggabungkan, nak jadikan 4 rakaat ke, nak jadi 8 rakaat ke, tidak perlu dibaca tahiyat awalnya, direct je lah. Lepasnya di akhirnya bagi salam. Di akhirnya apa dia? Tahiyat akhir kita adalah sebab tahiyat awal ni kalau sembahyang fardu itu hukumnya adalah fardu sunat ab'ad. Bukan sunat akad ya, sunat ab'ad. Sunat yang dituntut juga tapi namanya sunat ab'ad. Baik, nanti akan diuraikanlah perkara-perkara itu ya. Kemudian dia kata jika tidak dikerjakan sunat rawatib dalam waktunya, maka boleh mengqadanya di luar waktu kecuali pada waktu-waktu haram. Boleh. Sembahyang zuhur tadi itu tak sempat, qabliyah pun tak sempat, ba'diyah pun tak sempat, masuk waktu asar. Tapi kena ingatlah, dia kata tidak boleh dibuat dalam waktu yang haram, ya. Dia kata tak boleh di luar waktu kecuali pada waktu yang haram, tak boleh buatlah. Tidak boleh digabungkan sunat rawatib dengan sembahyang yang lain kerana ia tidak termasuk dalam sembahyang-sembahyang yang boleh digabungkan. Kita nak gabungkan sembahyang sunat rawatib ni dengan sembahyang sunat qabliyah, bukan dalam sunat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, ya, orang sudah azan, kita berdiri tunggu azan itu selesai. Sepatutnya tadi itu kita dituntut sembahyang sunat tahiyatul masjid, tapi oleh kerana bila sudah azan, kita tak ada tuntutan lepas azan itu sebelum sembahyang fardu itu sembahyang sunat rawatibnya, contohnya zuhur, maka tak payah lagi dah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita terus buat sembahyang sunat qabliyah zuhur. Maka dengan sendirinya bila mana kita buat sembahyang sunat qabliyah zuhur, sunat tahiyatul masjid tadi termasuk dalamnya, ya, dapat pahala kerana kita tak duduk lagi, kita tunggu. Kemudian oleh kerana dah nak melakukan sembahyang zuhur, qabliyahnya ada, maka kita buat sembahyang sunat qabliyah, maka dia sendirinya pahala sunat tahiyatul masjid kita akan dapat, ya. Janganlah pula kita dirikan sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu, kemudian bangun nak balik buat sunat qabliyah, sedangkan bila sudah azan lah. Kalau kita datang awal tadi tu, buatlah, mestilah kita kena buat. Masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, masuk baca doa dulu, melangkah niat i'tikaf, kemudian sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kena buat ni, jangan menyesal kerana pahala semua ni itu besar. Pahala berdoa, pahala kita niat i'tikaf, pahala sembahyang sunat. Rugi betul lah dulu aku tak buat. Hari-hari aku pergi surau, hari-hari aku masjid, kan aku tak buat ya. Pernah dah orang beritahu ni, tapi aku tak buat, aku leka gitu je. Ada orang tahu tapi dia leka, dia tak buat. Tapi besok kita akan menyesal pada mahsyar besok. Sepatutnya masuk syurga kedudukan tinggi, tapi kerana kita banyak ibadat-ibadat yang kita cuai,
hanya layak masuk syurga-syurga yang di bawah je. Jadi tak apalah pun kan. Tapi dalam masa sama sepatutnya dulu kalau kita ingat, kita tak cuai, sedangkan kita sama juga datang berjemaah. Bila datang berjemaah itu kita lakukan semua tuntutan itu, maka kita akan mempunyai ganjaran yang besar, dan mudah-mudahan kita akan dapat duduk pada kedudukan yang tinggi syurga di akhirat nanti. Baik. Tidak boleh digabungkan sunat rawatib dengan semayang yang lain. Jangan gabung buat nanti, kerana ia tidak termasuk semayang-semayang yang boleh digabungkan dengan semayang yang lain. Sebaliknya semayang sunat yang lain seperti sunat wuduk di atas masjid boleh digabungkan. Maksudnya begini tuan-tuan, tuan-tuan ambil wuduk ya, kerana bila mana lepas ambil wuduk boleh lakukan semayang sunat. Disunatkan kita melakukan semayang sunat wuduk namanya ya. Kemudian itu sunat wuduk lah. Tetapi kalau sekiranya tuan lepas ambil wuduk masuk ke dalam masjid ataupun dalam surau ni, tuan lakukan semayang sunat tahiyatul masjid, maka dengan dalam masa yang sama tuan dapat dua pahala, semayang dapat pahala sunat wuduk dan juga sunat tahiyatul masjid. Tak payah perlu buat dua-dua. Itu dikatakan boleh digabungkan ya, boleh digabungkan. Kemudian sebaliknya semayang sunat yang azan ya, nak teruskan azan ni. Azan. Lepas azan kita sama sekejap, kita berhenti ya, InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi berkaitan dengan sunat ini juga diingatkan, dia kata untuk mengelakkan daripada riak ya, kerjakan salah sunat kalau boleh di rumah, yang fardu saja di masjid. Ini kalau boleh, ada kekuatan lah. Kalau tak ada kekuatan nak beli rumah, nak buat, baiklah kita buat di mana kita melakukan sembahyang fardu tadi itu ya. Jadi ada orang kata juga kalau buat itu beriak. Kalau tak nak buat ibadat ini kerana takut riak pada orang, itulah sebenarnya riak tuan-tuan ya. Aku tak nak buat ni kerana kalau aku buat nanti macam tunjuk-tunjuk ke orang. Bila tak nak buat itu sebenarnya dia adalah orang yang riak ya. Baik, menurut para ulama, orang yang meninggalkan salat sunat rawatib tidak layak menjadi saksi dalam hukum syariat. Ada berbincang berkenaan itu. Baik, kita bincangkan berkaitan sembahyang sunat yang muakkad tadi itu yang Nabi SAW lakukan, iaitu 10 rakaat ya, 10 rakaat yang muakkad dan 12 rakaat yang ghairu muakkad. Yang muakkadnya 2 rakaat sembahyang sebelum subuh ya, namanya sebelum subuh. Tapi bila berniat sahaja aku salat sunat subuh, jangan kita niat tolak saja aku sunat sebelum subuh, sebab dia tidak ada selepasnya. Niat saja aku salat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala ya. Kedua, zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, itu yang muakkad. Bila berniat yang ini kena sebut sahaja, kena niat amati sahaja aku salat sunat zuhur, salat sunat sebelum zuhur, kena sebut sebelum, sebab dia ada selepas 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang lepasnya 2 rakaat lagi sahaja aku salat sunat selepas zuhur, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi dah 6 dah yang muakkad ya. Yang asal tak ada muakkad, asal tak ada, terus melangkau pergi ke maghrib. Maghrib, sebelum maghrib pun tak ada yang muakkad. Bukan tak ada yang sunatnya, yang muakkadnya tak ada, sunatnya ada sunat ghairu muakkad. Lepas maghrib 2 rakaat, 2 rakaat lepas maghrib ya, dah 8. Lepas isyak, sebelum isyak tak ada yang muakkad. Jadi maknanya kalau kita tinggal ni terus pada isyak, cuma kita meninggalkan yang ghairu muakkad lah ya. Sebab kita nanti bila mungkin dia akan terus qamat untuk sembahyang isyak. Jadi ada kalanya Nabi pun tak lakukan sembahyang yang dikatakan ghairu muakkad ni, tapi yang muakkad tu Nabi betul-betul menjaganya. Jadi 10, ingat balik, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, sebab isyak 2 rakaat. 10 yang ini muakkad. Yang ghairu muakkad 12. Subuh tak ada ghairu muakkad, zuhur ada ghairu muakkad. Tambahan sembahyang sebelum zuhur tadi 2 rakaat lagi, kita buat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun balik 2 rakaat, ghairu muakkad.
Tapi niat tak berbeza. Jangan tak sebut nanti yang ni muakkad, yang ni tak muakkad, tak perlu. Ya. Sahaja aku salat sunat sebelum zuhur dua sama je, 2 rakaat kerana Allah Taala. Lepas zuhur pun sahaja aku salat sunat sahaja aku salat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. Jadi dah ada 4. Asal tadi yang tak ada sembahyang sunat, yang muakkadnya, yang ghair muakkad ada 4 rakaat sebelum asar. Ya. 4 rakaat itu boleh buat direct 4 rakaat, tapi yang sebaiknya buat 2 rakaat. Kalau buat 4 rakaat direct, tak perlulah kita buat tahiyat awal. Tapi diingatkan kepada kita yang afdalnya ialah buat 2 rakaat. Ya. Habis orang yang buat 2 rakaat saja, dia dapat 2 rakaat je lah, itu je lah. Ada kita tengok kan, tapi jangan kita petikai, ya. Ini masing-masing lah, dia nak buat 2 rakaat ke, ataupun dia nak buat 4 rakaat ke, dia nak gabung ke, ataupun nak pisahkan ke, ya. Jangan kita petikai. Ini soal yang dikatakan itikad secara sukarela. Siapa buat dia dapat habuan, siapa tak dapat tak buat, dia tak dapat habuan lah. Sudah 8 dah, ya. Asal tadi 4 rakaat sebelum tu niatnya sahaja aku salat sunat asal 2 rakaat kerana Allah Taala. Bangun balik sahaja aku salat sunat asal 2 rakaat kerana Allah Taala. Kalau 4 rakaat direct, sahaja aku salat sunat asal 4 rakaat kerana Allah Taala. Dibuat sebelum, tak payah sebelum, sebab lepasnya tak ada, ya. Kerana antara waktu asal, lepas asal sampai kepada maghrib tidak ada apa-apa salat sunat, ya. Kemudian pada waktu maghrib tadi sebelumnya tak ada, maka 2 rakaat lagi ghair muakkad sebelum solat maghrib. Itu yang kita buat sebelum maghrib. Ada setengah surau tak buat, ada setengah masjid tak buat, kerana dia berpegang tak ada sembahyang sunat sebelum pada solat fardu maghrib. Tak apalah, itu perbincangan yang luas lah, ya. Kemudian sembahyang isyak pun begitu juga. Tadi tak ada yang muakkadnya sebelum isyak, tapi sebelum isyak itu ada ghair muakkad. Jadi sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2, waktu asar 4, jadi 8, sebelum maghrib ada 2, sebelum zuhur 4, masuk asar 8, maghrib 2 lagi 10, isyak sebelum isyak 2, jadi 12. Jadi lebih sembahyang ghair muakkadnya dengan yang muakkad, maka 10 je, ya. Yang 12 tadi ghair muakkad. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan yang muakkad tadi 12. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i 10, ya. Yang itu dia masukkan, dia kata sebelum zuhur itu 4 rakaat itu muakkad, ya. Ada juga yang mengatakan lepas isyak itu 4 rakaat, dia kata sembahyang ba'diyah. Itu kena uraian yang lebih panjang sikit lah, kerana kita tengok balik hadis-hadis yang membincangkan bagaimana Nabi menyuruh sembahyang sebelum zuhur itu 4 rakaat. Siapa yang buat dari 4 rakaat tak masalah lah, ya. Siapa yang buat 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat tak masalah lah, ya. Maknanya dia kalau betul muakkad, dia memang lakukanlah yang 4 tu. Yang isyak biasanya kita buat 2 rakaat. Tapi ada juga mengatakan sesiapa yang sembahyang 4 rakaat lepas dia sembahyang isyak, sembahyang sunat, seperti dia melakukan sembahyang dalam waktu malam Lailatul Qadar. Besar pahala tu, sangat besar. Tapi kita kena tengok balik, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i yang muakkadnya ialah 2 lepas sembahyang isyak. Jika diingat bilang-bilang itu yang mana muakkad, yang bukan muakkad, tapi di segi pelaksanaannya tak ada beza, sama je. Tapi di sini nilainya adalah berlainan kerana dia merupakan muakkad dan ghair muakkad. Itu berkaitan dengan solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, ya. Jadi kalau boleh jangan kita tinggalkan, kerana dia merupakan habuan kepada kita. Kemudian dia juga merupakan sebagai sembahyang untuk menampung apa-apa kekurangan dalam sembahyang fardu yang kita lakukan. Di samping itu juga faedah-faedah yang lain berkaitan dengan, kalau kita tengok tadi itu sembahyang sunat subuh lah contohnya satu, ya. Bagaimana Nabi mengatakan rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat satu je saya nak buat, sembahyang sunat sebelum subuh. Nabi mengatakan 2 rakaat fajar, maknanya bukan sebelum fajar, lepas sebelum fajar lah, lepas azan lah tu, iaitu salat fardu subuh tu. Salat sebelum fardu subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya Allah, tuan-tuan, 2 rakaat yang kita lakukan tak perlu panjang-panjang,
Tuan-tuan tak perlu pergi baca Baqarah ke Wadduha ke Sabis, tak perlu. Cuma baca sama ada Qul ya ayyuhal kafirun dan juga awal Qul huwallah. Dalam rakaat yang pertama Qul ya, lepas Fatihahnya, yang kedua Qul huwallah. Ataupun baca dalam rakaat yang pertama Alam Nashrah, ataupun rakaat yang kedua baca Alam Tarakai. Mudah kan? Tak perlu panjang-panjang, memang tak disuruh pun panjang-panjang. Itu bila mana dapat kita lakukan, masanya lebih kurang tak sampai 3 minit, katakan 3 minit pun, biasanya 2 minit setengah pun, 2 minit setengahnya. Maka bila kita buat pada pagi itu, kita dah dapat nilai pahalanya lebih daripada baik daripada dunia dan segala isinya. Cuba bayangkan ya. Jadi bersama-samalah kita kata orang bersungguh-sungguh dalam hal berkaitan dengan amal ibadat. Bukan hanya kita menumpukan pada perkara yang fardu itu kita tekankan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Dalam masa yang sama kita ambil pula habuan yang dijadikan kepada kita melalui perkara-perkara sunat yang dianjurkan kita supaya melakukannya. Jadi sebelum saya akhiri, nanti kita sambung lagi tuan berkaitan dengan solat-solat sunat yang lain ya. Solat tasbih, solat sunat isyraq, solat sunat tahajud, solat sunat witir, sunat yang kita tengok semuanya itu mempunyai pahala-pahala yang tertentu yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan insya-Allah. Kalau ada, tak ada tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sampai akhirnya ingatlah pada firman Tuhan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Neraka wil bagi orang yang lalai, bagi orang sembahyang. Orang sembahyang neraka wil juga. Apa neraka wil? Maka yang dalam sekali. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, mereka lalai tentang sembahyang mereka, mencuai-cuaikan sembahyang, melambat-lambatkan sembahyang, dan dalam sembahyang pula dia apa dia selalu cuai lah ya, khayal dan semayang mengingat. Pada mereka diingatkan fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang semayang. Jadi kenalah baik kaitan dengan semayang ni, jangan kita ambil sembrono, kita perlu pelajari sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita belajar, kita laksanakan sebaik-baiknya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Saya silap itu kelemahan saya, pertentuan, pembuat, coba maaf. Kalau tak sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.